Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barulah bunyinya macam dah makan. Tadi mula-mula macam lapar je semua. Puasa ke? Tak kan? Ya ke puasa? Tadi saya nampak ada melantak di luar. Okey. Tak berapa pinggan kan? Okey, baik, selamat datang. Selamat datang ke program pada hari ini, Majlis Forum Perdana Ma'al Hijrah tahun 1445 Hijrah 2023, dengan tema kita pada hari ini, Sirah dan erti perjuangan sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi, yang dihormati Datuk Haji Razali Haji Shahabuddin, pengarah kanan dakwah Perkim Kebangsaan, Dr. Suariza Elias Hidayah Muhammad, pengarah bahagian dakwah dan pembangunan insan, warga kerja Perkim Kebangsaan, panel yang dikasihi seterusnya, sahabat-sahabat yang berada di hadapan saya, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak. Tak boleh adik sebab saya muda lagi. Boleh ke macam tu? Ya ke muda? Ada yang lagi muda daripada umur 18 tahun? Ada yang 18 tahun? Tak ada. Nampak tak saya muda? 18 tahun ya. Okey. Okey, sebelum daripada kita teruskan sesi forum kita pada hari ini, suka untuk saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Adam Muhibbullah bin Abdullah Elias Dizi Rio Fernando Morales. Siapa boleh sebut? Siapa boleh ulang? Saya nak bagi hadiah. Okey. Hadiah dia bolehlah sebuah kereta photostat. Okey, nama macam ialah macam nama pemain bola kan, tapi ialah macam selalu saya cakap, betul, kalau saya masuk tim bola, saya penyumbang utama. Saya tak tipu, saya penyumbang utama kekalahan. Garanti banyak kosong tu dapat. Okey, saya berasal daripada Sabah. Sebelum ni saya beragama Kristian. Sabah, Kundasang, Ranau Kundasang. Kalau siapa yang pernah pergi Sabah, tempat tinggi-tinggi tu kan, selalu kalau nak pergi Sabah dia jadi apa? Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama. Kamu tahu. Tahu, okey. Jadi itu tempat asal saya. Sekarang ni saya bertugas di Lembaga Zakat Selangor sebagai eksekutif dakwah dan perundingan. Dulu saya eksekutif pembangunan mualaf, tapi saya dipindahkan ke jabatan yang lain, dan insya-Allah lepas ni saya akan minta balik untuk handle bahagian mualaf lah, sebab yalah kita sama-sama kan, kita lebih faham kata orang. Okey. Jadi dan sekarang ni saya mana dia bunyi? Okay. Sekarang ni saya duduk di Shah Alam, tapi kalau specifically sekarang ni saya duduk di kerusi, atas kerusi. Saya suka sebab ibu-ibu, ayah-ayah kat sini dia cepat terhibur. Inilah saya, diri saya mungkin nampak kat gambar sini. Dalam gambar ni saya paling tinggi, tapi kalau kami berdiri saya paling pendek. Itu memang lumrah selalu. Saya pergi mana-mana orang macam Dai Adam, nampak macam tinggi je kan, tapi tengok depan-depan, halah sekolah rendah. Sebab tu tadi saya katakan, macam mana sekalipun tetap saya yang paling muda. Okey, baik. Hari ini saya tidak berseorangan. Kita ada 3 sebenarnya panel yang sangat hebat bersama dengan kita pada hari ini. Tapi kita doakan salah seorang panel kita, Ustaz Shah, masih lagi dalam perjalanan. Tadi diuji dengan kereta rosak. Tapi insya-Allah beliau akan sampai nantilah. Bila sampai insya-Allah akan berkongsi juga bersama-sama dengan kita semua insya-Allah. Dan untuk panel kita yang pertama pada hari ini, ini abang saya ni, abang. Walaupun muka kami tak sama, muka abang saya ni dia muka hero-hero ni movie. Saya ni muka malaslah nak cakap, macam hero Korea. Tak ada, perasan tu nama dia. Okey, abang saya ni nama diberi, bila sebut nama panjang juga nama tak nak kalah. Nama
Dai Aiman, nama glamour. Dai Aiman daripada rancangan yang sama, cuma musim berbeza. Dai Aiman daripada musim kelima, saya musim keenam. Nampak? Still adik. Okay. Dai Aiman atau nama sebenarnya Aiman Sufyan bin Azman. Betul sebut saya risau ni nak sebut nama. Berkelulusan ijazah sarjana muda Syariah University Mu'tah, Jordan. Kalau nak cakap Arab dengan Abang Aiman, Abang Aiman, Dai Aiman ni Ustaz Aiman kita, dia bercakap Arab macam air je. Okay. Apa tu kan? Macam saya ni suruh cakap bahasa Arab, saya pandai cakap Arab. Tapi kena makhraj sikit. Arab. Tu dia. Dai Aiman merupakan, ni kita nak tengok sini, naib juara aksi Asia di Indonesia peringkat international. Naib juara nombor 2. Subhanallah. Sekarang merupakan seorang mudir tahfiz, ada pusat tahfiz sendiri. Dan juga pernah menjadi host didik di NTV7 dan juga anda Mushkil RTM, dan yang paling glamour moderator Tanyalah Ustaz. Siapa yang rajin tengok Tanyalah Ustaz? Rajin kan tengok kan? Ni muka yang memang selalu ada lah. Kalau setiap pagi jam 6:30 pagi, nampak? Kalau nak pergi kat studio tu awal lagi tu. Okay. Itu dia Dai Aiman. Dan kita ada panel yang seterusnya. Saya kira sebagai kakak. Kakak je. Okay. Kak Ros kita. Kak Ros, nama sebenar Ros. Saya risau nak sebut. Ros An-Nur Liana Chong binti Abdullah. Persamaan kami hari ini semua nama panjang-panjang. Nasib lah. Yang menariknya tentang Kak Ros juga seperti kebanyakan daripada kita, seorang riveted Muslim, belajar dulu di kelas perkim juga, namun dengan usaha yang bersungguh-sungguh, gigih berusaha untuk mendalami ilmu agama, akhirnya sekarang berjaya mendapat tauliah mengajar wilayah persekutuan. Subhanallah. Okay, Kak Ros sebenarnya berasal daripada Bangsar, Kuala Lumpur. Dan always as a reverted Chinese reverted Muslim kan, macam saya dusun reverted Muslim, it's not gonna change kan. Bangsa tidak akan berubah, cuma agama saja yang berbeza. Kita tetap dengan diri kita. Okay, baik, tanpa membuang masa lagi, saya rasa saya pula banyak bercakap hari ini kan, moderator. Okay, dah diberi tugas sebagai moderator, kita tanya pula lah soalan kepada panel kita yang pertama. Ustaz Aiman, kita nak panggil Ustaz Aiman ke Dai Aiman? Dai Aiman. Kenapa tak Ustaz Aiman? Tanya pula. Muda lagi. Wah, kalau macam tu yang muda-muda, okay, alright, okay. Saya boleh setuju. Okay, Dai Aiman, soalan yang pertama untuk anda. Tema kita pada hari ini, sirah dan erti perjuangan sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Dai Aiman boleh terangkan kepada saya dan kita semua, kami semua di sini, tentang maksud hijrah, dan mungkin boleh berikan contoh dalam sirah yang berkaitan dengan hijrah. Dipersilakan. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya muliakan Tuan Haji Razali, Al-Fadil Ustaz Dai Adam, dan rakan panel pada hari ini, serta yang saya sayangi ibu-ibu sekalian, apa khabar? Alhamdulillah baik. Dan juga ayah-ayah semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi tanda syukur kepada Allah, kita dapat berkumpul pada hari ini atas satu sebab, iaitu kita rasa tanda syukur kepada Allah. Allah beri kita kesihatan, ya. Padahal dah masuk hospital dari itu, ya, tapi Allah bagi sihat balik. Sebelum ni dah jatuh miskin dah, Allah bagi senang balik.
Yang sebelum ni rasa macam dah nak mati dah, Allah bagi hidup balik, alhamdulillah. Ya. Dan Allah beri lapangnya masa untuk kita duduk di dalam majlis ilmu pada hari ini. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seronok kita tengok anak-anak kita kasidah tadi kan. Ya, kasidah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah saya ni baru keluar pada rumah. Ya, sebab maklumlah jaga orang pantang. Kan? Isteri saya baru lepas melahirkan anak. Ya, alhamdulillah dapat anak baby boy kali ni kan. Baby boy, anak yang kelima dah, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekalian, bila saya tengok baby ni, setiap anak saya daripada anak pertama sampai anak kelima dari Adam, saya lihat macam mana baby terkeluar daripada perut mak ni. Dia keluar dan dia terkoyak. Dia keluar tu dalam keadaan yang sangat-sangat menyakitkan. Tahu, baby keluar dan kemudian dijahit semula. Ya, maknanya dekat perut-perut ibu ni semua ada kesan jahitan. Luar biasa kan? Jadi maknanya ini satu pengorbanan yang ibu-ibu kita lalui dan kita takkan boleh nak ganti balik kesakitan mereka. Dan bila baby tu keluar, ya, dan dia dibersihkan dan diazankan. Jadi ni baby boy kan. Saya pun azan macam azan dekat masjid. Dia azan kuat-kuat tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan, bila dia keluar, ya, baby ni dalam keadaan tidak berbaju lah. Tak adalah keluar-keluar dah pakai kot pula. Jadi bila dalam keadaan tidak berbaju, kemudian dibersihkan, dibalut dan sebagainya. Jadi bila saya lihat pada baby tu, ya Allah, hai, ya, seronok rasa. Ya, kita rasa macam nak balik jadi baby balik. Kenapa pula ibu-ibu? Sebab baby ni dia bukan fikir apa. Ya, sampai masa sampai makanan, ya, menyusukan, ibu dia susukan. Rasa menangis je, ada orang dodoikan sampai tidur. Sampai masanya nak terberak, ada orang basuhkan. Tapi kita yang berjawatan besar ni, kita yang hebat-hebat ni, kaya raya, tak ada siapa nak basuhkan berak kita. Ya, nak menceritakan sahabat sekalian, ya, dalam topik kita pada hari ini, penghijrahan yang sebenarnya adalah dalam kehidupan kita ini bermula daripada dalam perut ibu lagi. Bagaimana kita telah ditetapkan 4 perkara, kemudian kita dilahirkan, kemudian kita masuk ke sekolah rendah, kita masuk ke sekolah menengah, ya, masuk ke universiti, rambut pacak. Dulu tak pacak tuan-tuan dari Adam. Sekarang ni dah pacak. Tapi kemudian tuan-tuan masuk ke universiti. Masuk ke universiti pula, jumpa awek, jumpa makwa, aku memang pencinta wanita. Gitu kan. Masuk ke universiti, bila lepas masuk universiti, masuk ke alam pekerjaan. Masuk alam pekerjaan, mula-mula dah kahwin, lepas kahwin beranak pinak, kemudian dinaikkan pangkat, mula nak beli kereta, nak beli rumah besar, dan kemudian jawatannya semakin tinggi dan akhirnya jadi tuan pengarah. Bila jadi tuan pengarah sampai umur 60 pencen tuan-tuan. Bila pencen, bangun-bangun celik pagi kan, biasa kita masuk toilet, mandi-mandi siap-siap, nak pakai seluar, nak pakai baju, pakai tie. Kemudian isteri kata, bang, abang dah pencen, pakai kain pelikat lah bang. Jadi maknanya tuan-tuan, baru kita sedar kita akan pergi ke surau balik. Dan pada ketika itu setiap hari orang panggil kita bos, ya. Dan bila kita balik ke surau tuan-tuan, tak ada siapa panggil kita bos, dan tak ada siapa pun yang siapkan kopi kita pagi-pagi. Tak ada siapa nak bawa kita untuk pergi ke ofis dan sebagainya. Tak ada dah bilik-bilik khas untuk kita duduk. Baru kita sedar, ya Allah, 60 tahun dah kita berhijrah dalam hidup ni, start daripada baby sampai umur 60. Hari ni baru kita jumpa surau. Rasa last kita pergi surau tu, itu pun waktu kita sekolah rendah dulu. Ya, jadi maknanya tuan-tuan, apakah erti penghijrahan kita daripada setahun kepada 1 tahun yang berikutnya, 1 tahun berikutnya? Apa yang kita dapat? Apakah manfaat yang kita perolehi? Dah sampai umur 60 ni, cucu dah ramai. Cucu pula datang. Cucu kata, Tok, tadi saya pergi ke Seriti. Tadi dekat Seriti cikgu suruh hafal Quran. Cikgu suruh hafal surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita apalah Tok. Cuba Tok sambung. Dia suruh Tok sambung tuan-tuan. Demam Tok tu.
Ya, jadi maknanya tuan-tuan, dekat situ baru kita faham, ya Allah, budak umur 6 tahun boleh hafal Quran, kita 60 tahun baca Quran pun masih belum lagi. Ya, jadi ini sebenarnya penghijrahan dalam hidup kita. Sehinggalah bila kita di hujung usia nanti, ya, kita akan rasa macam aku ni apa yang aku dapat dalam hidup? Sehingga akhirnya, ya, hatta idza jaa ahadahumul maut, tiba-tiba saja datang kematian. Kita tak ready pun nak menghadapi kematian lagi. Datang kematian, kita dijemput dan kemudian kita dimasukkan ke dalam kuburan, dan di saat itu baru kita meronta-ronta. Kita meronta-ronta kepada Allah Azza wa Jalla. Qal rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ke atas dunia ya Allah. Ini penyesalan orang yang dah meninggal. Dia kata apa? La'alli a'malu salihah fima taraktu. Aku nak buat balik amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Dulu mak ayah duk ngaku tapi aku sia-siakan. Dulu aku dah duduk dalam perkim tapi aku tak belajar Quran sesungguh. Dulu aku dah duduk dah dengan orang soleh tapi aku tak pedulikan. Dulu ya aku dah duduk dah ni tabung duk merata tapi aku tak sedekah, duit aku banyak. La'alli a'malu salihah fima taraktu. Aku nak buat amal soleh yang aku dulu tinggalkan. Rabbirji'un, kembalikanlah aku ya Allah. Ya, boleh ke kembali balik? Boleh ke? Tak boleh dah. Allah sebut apa? Allah sebut kalla. No. Tak boleh. Ya, tak boleh dah kembali ke atas dunia. Allah sebut apa dia? Allah sebutkan innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya kata-kata kamu ini semua omong kosong saja. Mamat, lu sembanglah. Ya, dulu atas dunia kau tak nak buat baik, sekarang ni baru kau nak patah balik ke atas dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kamu ada alam barzakh yang sedang mengejar kamu. Ya, jadi maknanya ada peluang lagi tak untuk pulang? Tak ada peluang dah. Tapi kita ni ada peluang tak? Kita ni ada peluang tak untuk kembali ke jalan yang benar? Kita masih ada peluang lagi. Ya, tak kiralah berapa pun umur kita, di mana kedudukan kita, banyak mana keilmu kita, berapa lama kita dah masuk Islam dan sebagainya, itu kita letak tepi dulu. Yang penting kita masih lagi ada peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, bila kita melihatkan ya tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah ni, saya nak ambil satu poin je yang cukup luar biasa hebat. Ya, yang mana Nabi SAW bila mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni, Nabi telah memasukkan satu elemen yang cukup luar biasa kepada sahabat ni. Ya, bukan senang hijrah boleh duduk kat Madinah sebagainya, tapi Nabi telah menyuntik satu elemen yang cukup luar biasa kepada para sahabat. Ya, elemen apa dia? Elemen kasih sayang, tuan-tuan. Elemen kasih sayang. Tuan-tuan, Nabi mempunyai satu sifat kasih sayang yang cukup luar biasa. Yang kalau Nabi tengok orang, tengok siapa pun, cuba tengok kiri kanan kita, tuan-tuan, Nabi akan tengok dengan penuh kasih sayang. Dekat sini mungkin kita tengok dengan kasih sayang sebab orang-orang baik. Tapi kalau kita pergi ke disco ke, kita pergi ke kelab malam ke, kita pergi ke gangster dan sebagainya, kita tengok orang tu macam mana, tuan-tuan? Ya Allah, teruknya orang ni, ahli neraka gamaknya, kan? Itu biasa, standard kita. Namun Nabi SAW tengok siapa pun dengan pandangan kasih sayang. Hatta Nabi tengok penzina pun Nabi tengok dengan kasih sayang. Bayangkan, tuan-tuan, datang seorang penzina, ya, datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, ya, aku telah mengandung anak luar nikah ni, tolonglah hukum aku. Apa kata Nabi? Nabi kata, tak apalah, kau balik dulu dan kau lahirkan anak ini dulu, kemudian datang balik. Kemudian, tuan-tuan, lepas 9 bulan, 10 hari salin anak tu, dia datang balik jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku dah lahirkan anak ini, engkau hukumlah aku ya Rasulullah. Nabi, tuan-tuan, Nabi tengok orang ni, bukan tengok jahatnya orang ni, tidak. Nabi tengok bahawa orang ini akan berubah, orang ini akan dapat hidayah. Nabi kata apa pada perempuan tu? Tak apalah, kamu baliklah dulu, susukan anak ni selama 2 tahun.
Tuan-tuan, dia balik selama 2 tahun. Tuan-tuan, kita ni nak kena hukuman ni tuan-tuan. Dibagi can balik ke rumah 2 tahun. Baik aku lari, tuan-tuan. Tapi wanita ni tak lari tuan-tuan. Lepas 2 tahun dia datang balik, ya Rasulullah, aku dah susukan anak ni selama 2 tahun. Dia hukum aku, tuan-tuan. Lalu Nabi suruh keraskan baju belakangnya, lalu wanita ini dihukum. Tuan-tuan, para sahabat dapat tahu tuan-tuan. Sahabat dapat tahu bahawa wanita ini seorang penzina. Lalu sahabat rasa berang tuan-tuan. Dia rasa marah. Teruknya perempuan ni. Ya Allah, tak takut ke kepada azab Allah? Kenapa buat maksiat ni? Sahabat marah tuan-tuan. Lalu sahabat baling batu kepada wanita tersebut. Tuan-tuan, Nabi ni seorang yang sangat penyayang. Nabi kata jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Kalaulah dihimpunkan seluruh iman wanita yang berada di situ, nak dibandingkan dengan wanita ini imannya lebih berat lagi daripada itu. Kenapa tuan-tuan? Wanita tadi telah pun bertaubat. Sebab itu tuan-tuan, ya, Nabi ni luar biasa pandangan kasih sayang. Kita kadang milih juga. Aku dengan geng-geng Perkim ni aku kawan lah. Tapi dengan geng-geng aku yang lama tu, yang jahiliah dulu tu, aku benci terus. Oh tuan-tuan, orang tu jangan dibenci. Yang benci perbuatannya. Perbuatannya jadi benci. Orang tu jangan benci. Kita sayang kat dia. Ya. Johnny, contohlah nama kawan kita tu Johnny. Johnny, aku kawan dengan kau 20 tahun dah. Ya, tapi aku nak sangat kalau kau sebelum kau mati tu, jomlah sama-sama kita masuk Islam. Nampak tu? Kita benci perbuatan dia. Mungkin dia minum arak dan sebagainya, penzina, tak kisahlah. Kita jangan benci orang tu tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi SAW ada masa lagi ya. Kalau dah habis masa, pegang mikrofon. Baik tuan-tuan, bayangkan luar biasanya kasih sayang Nabi SAW ketika mana kisah di Taif kan kita dah tahu semua kan. Macam mana Nabi ketika down tuan-tuan, pemergian Sayyidatina Khadijah, pemergian Abu Talib, Nabi pergi ke Taif, kemudian dibaling dengan batu, dibaling dengan najis dan sebagainya. Tuan-tuan, Nabi ni orang yang sangat sabar. Ya, kita kalau kena baling macam tu tuan-tuan, tak tahu dah. Tak nak dah aku. Teruk dah kena ni. Ya, takkan aku nak duduk sini lagi? Macam-macam dugaan dah aku kena. Takkan aku nak duduk sini lagi? Orang benci kat aku. Tuan-tuan, Nabi waktu kena tu tuan-tuan, Nabi berdoa, ya Allah, aku nak mengadu ni atas kelemahan diriku. Allah hantarkan malaikat, ya. Lalu malaikat Jibril kata, nak tak? Aku nak suruh ni malaikat penjaga bukit ini untuk angkat bukit ni, untuk melemparkan kepada seluruh penduduk Taif ni, supaya penduduk Taif mati dan hilang daripada sejarah. Ni Nabi tengah berdarah-darah ni tuan-tuan. Kalau kita lah duduk tempat Nabi agaknya kan, kita kata apa kat malaikat tu, eloklah, ya, biar mati semuanya, padan muka engkau. Engkau baling batu kat aku, siapa suruh? Ya, kita marah tuan-tuan. Tetapi Nabi SAW dalam keadaan berdarah tadi, dalam keadaan sakit tadi, dalam keadaan ujian tadi tuan-tuan, Nabi jawab apa tuan-tuan? Luar biasa. Nombor 1, Nabi sabar dulu. Ya, Nabi sabar di atas ujian tersebut. Dan yang kedua, Nabi doakan kebaikan kepada orang tu tuan-tuan. Yang ni payah. Macam kita semua ni, insya-Allah ni level-level sabar ni dah ada dah. Orang uji macam-macam kita kan, macam-macam Allah uji kita, tapi kita sabar alhamdulillah. Tapi level Nabi mendoakan pula kebaikan kepada orang. Hak ni yang kita nak buat hari ni. Orang Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustaz, ahlan wa sahlan, fadhal. Alhamdulillah, kami kat sini Ustaz semua doakan Ustaz dapat sampai dengan selamat, amin, betul tak? Alhamdulillah, jazakallah. Fadhal Ustaz. Boleh nak teruskan Ustaz? Boleh nak? Okey. Jadi tuan-tuan, di saat itu Nabi doakan, ya Allah, Engkau lahirkanlah daripada perut ibu-ibu ini anak-anak yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, berkat doa Nabi tuan-tuan, sekarang ni Taif, macam mana tuan-tuan? Pergi dah. Beli buah tak? Kena kabel car. Tuan-tuan tak Maknanya tuan-tuan, ini dia. Nabi bukan setakat sabar dengan ujian, tetapi Nabi mendoakan kebaikan
kepada orang yang buat khianat kat kita tu. Doakan kebaikan kat dia. Ya Allah, hai. Contohlah tuan-tuan, orang berhutang kita kan. Tak bayar-bayar hutang. Kita pun menyumpah lah. Dah lah pinjam duit orang, menyusahkan orang pula. Biar aksiden kat depan tu mati lagi bagus. Marah kita tuan-tuan. Betul tak? Orang hutang kita bukan kata nak bayar. Kan? Tapi tuan-tuan, kita ikut cara Nabi. Nabi buat macam mana tuan-tuan? Nabi doa, Ya Allah, kau murahkanlah rezeki si Mamat tu. Dia berhutang aku 10,000. Murahkanlah rezeki dia, Ya Allah. Yang kau berilah pekerjaan kepada dia. Tuan-tuan bayangkan, ya, lepas bulan 2 bulan si Mamat tu dapat kerja. Bisnesnya meletup pula. Datang balik jumpa kita. Man, alhamdulillah bisnes aku meletup. Ni 10,000 engkau ni aku ganti. Aku bagi hadiah pula 10,000. Dapat 20,000 tuan-tuan. Jadi untung tak kalau kita sabar? Untung tak kalau kita berdoa? Jadi sahabat-sahabat sekalian, poin yang pertama pada hari ini dalam kita nak berhijrah, sentiasa sangka baik dengan Allah. Sentiasa bersangka baik dengan manusia. Dan sentiasa berkasih sayang dengan manusia. InsyaAllah Allah permudahkan jalan hijrah kita. Wallahu alam. Subhanallah. Terima kasih Dai Aiman atas perkongsian dan juga penerangan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, Ustaz Shah dah ada kan, eloklah kiranya saya memperkenalkan Ustaz Shah kita. Nama sebenar Ustaz Shah adalah Muhammad Shah Shanmugam. Berumur, baru nak sebut umur, boleh ke Ustaz? Ke rahsia lah Ustaz nah. Kita rahsiakan lah. Tapi kalau tengok muka Ustaz, saya tak payah tengok sini, nampak muda lagi, masih bertenaga. Okey, Ustaz Shah sekarang ni sebagai pendakwah bebas dan juga pembimbing guru fardu ain Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, juga fasilitator kes murtad Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Sebelum ini Ustaz Shah Ustaz Shah sebelum ni pendidikan yang diambil adalah Diploma Syariah Elektif Undang-Undang. Subhanallah, pencapaian ni kalau tengok panjang ni. Tapi saya bacalah, mungkin saya baca 3 kat sini. Ustaz Shah merupakan tokoh Ma'al Hijrah saudara kita cemerlang peringkat negeri Pulau Pinang pada tahun 2013. Juga tokoh saudara Muslim cemerlang peringkat kebangsaan pada tahun 2016 dan juga calon Maulidur Rasul saudara kita peringkat negeri Pulau Pinang pada tahun 2018. Nampak 2013, 2016, 2018 dan akan datang banyak lagi ni insya-Allah. Jadi Ustaz Shah, kita nak terus kepada soalan ke nak skip dulu pada boleh tetap bersedia, ini saya suka. Okey, kita teruskan pada soalan untuk Ustaz Shah kita. Jadi Ustaz Shah, soalan untuk Ustaz Shah, kita tahu untuk orang yang nak berhijrah ni ada macam-macam cubaan, dugaan, ujian kan. Ustaz Shah sendiri pernah melalui perkara ini dan mungkin Ustaz Shah boleh sharekan kepada kami tips untuk orang yang baru-baru nak cuba untuk berhijrah. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa jahada bi jihadil yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Allahumma jamhana hadza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, amin. Bismillahi masyaallah la yasukhul khairah ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. وقال رسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب أو كما قال صدق رسول صلى الله عليه وسلم. Saya hormati yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur selaku Setiausaha Agung Kehormat Perkim, insyaAllah. Ini saya sangat sanjungi moderator bagi kita hari ini Al-Fadhil Ustaz Adam Muhibbullah, ini kenali sebagai Da'i Adam, masya-Allah. Dan juga Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Sahibu Fadilah Ustaz Aiman yang juga dikenali sebagai Da'i Aiman, masya-Allah. Dan juga ahli panel bersama Saudari Ros An-Nur Liana Abdullah, An-Nur Liana Abdullah, Al-Fadhil Ustaz Amran, masya-Allah, yang sudi menjemput saya jauh datangnya. Dan juga yang saya sangat hormati lagi saya kasihi hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mempermudahkan segala urusan bagi kita. Walaupun saya berada dalam keadaan masyaqqah baru saja ni, saya pun tak sangka kereta saya tu tiba-tiba bateri dia ada masalah. Ya, itulah berkeinginan nak pakai kereta besar, lala jadi macam tu, masya-Allah. Nah, lebih baik pakai kereta biasa lagi bagus daripada pakai kereta mahal. No, masya-Allah. Ala kulli hal, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala boleh sampaikan saya ke sini bergandingan dengan semua ahli-ahli panel yang saya rasa cukup hebat dan saya rasa sangat kerdil bila berada bersama-sama dengan mereka, masya-Allah. Nah, hari ini kita berhimpun dengan satu matlamat ialah untuk kita sama-sama menimba ilmu. Apatah lagi ilmu berkenaan dengan hijrah yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Makkah Mukarramah pergi ke Madinatul Munawwarah, masya-Allah. Walaupun hijrah ini berlaku ke atas Nabi, tetapi yang patut berhijrah itu adalah kita sebagai umatnya. Nabi ini siapa tuan-tuan? Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad, masya-Allah, tabarakallah, dia penutup segala rasul setahu kita lah, masya-Allah. Tapi kalau kita tengok betul-betul lah, masya-Allah, dalam Suratih 24,000 Nabi, itu angka. Dalam kitab-kitab lain antaranya Matla' al-Badrain, semua dia cerita formula nak kira berapa banyak Nabi yang datang. Ada lebih kurang 440,000 Nabi yang Allah utuskan kepada kita manusia. Tak ada seorang Nabi yang Allah dan malaikat selawat ke atas mereka melainkan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 clear. Setiap Jumaat kalau orang lelaki kita ni pergi sembahyang, kita dengar khatib akan baca ayat ni. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dan bersalam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai orang-orang beriman, berselawatlah dan ucaplah salam dengan hormatnya, masya-Allah. Ini Allah pesan pada kita. Sampai Allah dan malaikat pun berselawat. Kalau mesti ada sesuatu yang unik pada diri Nabi Muhammad. Kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya-Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ni pada fitrahnya dia suka kepada kanak-kanak. Memang itu fitrah semula jadi yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam ditugaskan oleh Allah berada di alam barzah dan sedang menjaga wildan. Wildan ni sebenarnya kanak-kanak yang mati atas fitrah, yang mati sebelum akil balik. Mereka berada di alam barzah, yang jaga mereka itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Allah pilih Nabi Ibrahim? Kerana dia fitrahnya suka pada anak, dia sendiri tak ada anak. Akhirnya atas pada doanya Allah kurniakan, Allah janjikan kepada dia seorang anak. Maka dia dapat, itu pun usia tua baru dapat anak. Dapat
anak punya seronok, Masya Allah, tiba-tiba mimpi sembelih anak tu. Oi, Masya Allah, siapa boleh buat benda ni? Dapat anak tunggu usia tua baru dapat. Satu pasal. Kemudian sembelih pula anak tu. Mimpi saja pun itu pun. Tapi saya tak tahulah sekarang punya anak-anak mimpi apa, tetapi sembelih bapa dia. Berlambak sembelih lah ni. Dia mimpi kan dia mabuk betul pun tak tahu, Masya Allah. Dan Nabi Ibrahim AS dilaksanakan. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Ibrahim ini sebagai Khalil. Dalam surah An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa takhazallahu Ibrahim khalilah." Dan kami mengambil Ibrahim ini sebagai Khalil. Apa dia Khalil? Dia ada perbahasan ulama di situ. Ada ulama kata Khalil ini sahabat. Ada ulama kata Khalil ini kekasih. Maka kita katalah kekasih. Allah mengangkat Nabi Ibrahim AS ini sebagai kekasihnya. Pun Allah tak selawat. Tapi yang Allah selawat Nabi Muhammad SAW. Mesti ada sesuatu yang unik. Apa uniknya itu? Kalau kita tengok di dalam kitab Mu'jam Al-Khabir karangan Imam Tabrani alaihissalam, ada satu hadis riwayat Al-Hakim di mana Nabi bersabda, "Inni indallahi khatimun nabiyyin wa adamu munjadilun fitinati," atau kama qala. Maksudnya Nabi kata, aku dijadikan oleh Allah sebagai penutup segala rasul, sebagai semua penutup. Dan aku telah dijadikan oleh Allah terlebih dahulu, wa adamu munjadilun fitinati. Dan Adam, Nabi Adam ni masih dalam keadaan tanah. Maknanya Allah baru tengah buat Nabi Adam AS, tapi Nabi Muhammad sudah pun ada. Apa yang adanya? Roh kah, jasad kah, nur kah? Wallahualam, itu khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang rajahnya, Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada beberapa khilaf di kalangan para ulama. Masya Allah. Kalau begitulah rupanya Allah boleh turunkan seekor burung. Tuan-tuan tahu burung ni macam mana? Ada orang kata, tahu Ustaz, selalu kami tengok dekat burung oil. Masya Allah. Buruk ni dia tak ada dalil. Ada pun Nabi kata tingginya daripada bagal. Bagal ni apa dia? Kacaukan keldai dengan kuda. Rendahnya daripada kuda. Itu saja yang kita pergi letak badan kuda, muka manusia, sayap bagi 7 terus dekat dia. Mana dia pergi dalil, kita pun tak tahu. Masya Allah. Jadi Allah boleh turunkan seekor buruk. Nabi duduk atas buruk tu, pejam celeh sampai dah Madinah. Sampai, Masya Allah. Jadi Nabi, Allah tak buat lagu tu. Nabi pun tak minta dibuat begitu. Sedangkan Nabi melalui satu perjalanan yang sangat sukar. Daripada rumah Nabi pergi ke Jabal Thawr, Masya Allah. Kita panggil Thur lah, Masya Allah. Tapi dalam sebutan Arab dia Thawr, Masya Allah. Pergi ke Jabal Thawr tu tuan-tuan, Masya Allah, 5 km padahal dekat dengan rumah Nabi saja. Kemudian Nabi upah budak petunjuk arah Yahudi Abdullah Yaraqi, Masya Allah. Kenapa Nabi perlu melakukan semua itu? Sebenarnya ramai kita nak berhijrah, tapi kita tak tahu cara nak hijrah sebenarnya. Ramai hari ini kalau kita tengok, dia tak pakai tudung. Kemudiannya dia berhijrah, kononnya dia pakai tudung. Mai 3 bulan dia buka balik tudung. Betul tak? Kita duk saksikan benda tu. Ada orang lahirnya lelaki, tiba-tiba besar jadi perempuan. Kita panggil apa tu? Pondan lah. Pondan pilah kan, Masya Allah. Tapi yang saya tak boleh tahan, dia pergi letak kunyit pula. Kunyit tu yang paling saya tak boleh tahan, Masya Allah. Kalau tanya dekat saudara-saudari mu'alaf yang berbangsa India, mereka tahu kunyit ni dia macam mana bagus punya produk. Oh, Masya Allah. Kan? Dulu, bukan dulu lah. Betul, dulu masa kena PKP Ustaz. First kita kena COVID kan, kita kena PKP kan. Jiran depan rumah saya tu ada satu uncle. Uncle tu dia ambil 3-4 baldi air kunyit, dia letak depan dia, depan rumah dia, dia bancuh. Saya tanya, ni uncle pasal apa lu buat ni macam? Dia kata ini kunyit antibiotik banyak tinggi, dia kata. Habis rumah minum kan? Bukan minum. Habis lu buat apa ni? Itu COVID nanti mai rumah saya, dia tengok ada kunyit, dia bagi salam, dia belah macam tu aja, dia kata. Masya Allah. Tu kunyit macam tu bagus punya produk, Masya Allah. Tapi percayalah, dalam taman kami, dia dengan family dia yang kena COVID pun, Masya Allah. Silap bancuh kunyit ke apa, kita tak tahu, Masya Allah. Dan orang duk kata, Masya Allah, kunyit, tak apalah, biar pergi lah. So dia tiba-tiba dapat hidayah, kononnya nak berhijrah, tiba-tiba jadi lelaki. Kemudiannya
Dalam 6 bulan jadi perempuan balik. Pasal apa kebanyakan manusia dia jadi macam tu? Bukan kata kita tak mau hijrah. Semua kita nak hijrah. Tapi kita tak ikut sunnah Nabi SAW dalam kita nak berhijrah. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, cara kita nak berhijrah ni apa dia? Tu Nabi ajar. Daripada Mekah Nabi buat apa? Ke Madinah sampai Nabi sukses. Apa perlu buat? Itulah perjalanan yang Nabi lalui. Masya Allah. Itu yang Nabi sedang lalui. Masya Allah. Tu dia 2 minit saja. Belum sentuh apa lagi. Baru mukadimah saja. Baik. Yang pertama-tama Nabi buat apa? Yang pertama-tama Masya Allah. Ilmu. Ilmu. Kita kalau nak hijrah, kalau tak ada ilmu, minta maaf. Hijrah kita terbantut atau terbatas dalam pertengahan jalan. Masya Allah. Kalau tak ada ilmu, habis Masya Allah. Tuan-tuan, kita tengok dalam surah Tin Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim. Aku jadikan insan ini sebaik-baik kejadian. Apa maksud sebaik-baik kejadian? Ulama kata mulia. Asal kemuliaan kita ni apa dia? Asal kejadian kita mulia di sisi Allah. Ayat kedua Allah kata apa? Selepas pada ayat tu. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian aku letakkan mereka di serendah-rendah kejadian. Keserendah-rendah kejadian ni apa dia? Hina kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa asalnya kita mulia, tiba-tiba kita jadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala? Salah satu sebabnya kata ulama kerana kejahilan kita. Masya-Allah. Kenapa manusia jadi jahil? Yang pertama, malam ngaji. Islam yang kita anuti hari ini bukan agama yang berasaskan pada ra'yu, bukan akal. Tapi ramai dah guna akal hari ini, masya-Allah. Islam dia wahyu. Wahyu ni nak faham wahyu kena buat apa? Ngaji, masya-Allah. Ngaji. Kita bukan boleh buat dandan ni rasanya okey. Bukan. Kita diajar buat sesuatu biar Allah suka, bukan kita suka. Bukan kita suka. Memang kita rasa kita buat benda ni macam betul, tapi kena cek benda tu betul tak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam contoh doa. Kita doa ni benda baik. Benda baik kita nak doa. Tapi doa tu kita doa untuk orang-orang musyrik. Bolehkah benda tu kita buat? Kalau tanya orang, doa ni apa dia Ustaz? Doa baik Ustaz. Takkan Allah nak tolak perkara baik? Tak boleh. Sebab benda tu kita nampak baik, tapi tak baik di sisi Allah. Kerana ada dalil qat'i. Antaranya dalam surah Taubah ayat 113 Allah sebut apa? Makana linabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Kan? Ila akhir ayat. Dan tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang beriman ayastaghfiru, memohon keampunan, juga termasuk doa selamat lil musyrikin, ke atas orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka ahli keluarga kamu. Masya-Allah. Tapi hari ini kalau kita bila convert, kita masuk, kita ada doa untuk ahli keluarga kita. Ramai kita ada buat macam tu. Tu Allah sebut walau kanu uli qurba. Tu yang saya kata ilmu. Kena ada ilmu, masya-Allah. Kalau tak ada ilmu, hijrah kita takkan sukses. Macam mana Nabi sukses sampai ke Madinah, masya-Allah, tabarakallah. Batu kena ada tu, benda tu. Nak hijrah, lengkapkan diri dengan ilmu dulu. Saya nak sambung round kedua kot, masya-Allah. Sebab dia bagi saya 2 minit. 2 minit pun sudah jadi 5-6 minit, nah, masya-Allah. Baru pemanas badan, nah, masya-Allah. Nah, jadi nanti saya sambung balik dia punya pecahan nanti, nah, insya-Allah. Mudah-mudahan adalah sedikit perkongsian boleh bagi manfaat kepada semua diri kita. Nah, itu saja. Wallahu a'lam. Baik, subhanallah, terima kasih Ustaz Shah atas perkongsian dan juga kita kira ilmu yang disampaikan kepada kita semua sebentar tadi. Deep tak deep? Deep kan? Okay. Baik, kita akan terus kepada panel kita yang ketiga, Kak Ros. Saya panggil Kak Ros. Sebabnya akak kalau contoh yang lain-lain mungkin boleh panggil adik. adik. Saya panggil Kak Ros lah. Okey Kak Ros, umum mengetahui buat lagi dia bagi. Okey, Kak Ros, umum mengetahui yang Kak Ros juga adalah reverted Muslim, a Chinese reverted Muslim. Mungkin Kak Ros boleh sharekan kepada kami semua macam mana Kak Ros boleh tertarik kepada Islam dan akhirnya mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam. Okey, tadi Kak Ros ada kata risaulah nak cakap BM, nak cakap English boleh tak? I say no worries, just be English. We understand English, right? Campur boleh campur-campur. Okey, insya-Allah dipersilakan.
Terima kasih Tuan Moderator, Ustaz Adam. Okey, okay, tadi saya mendengar Ustaz panel-panel yang sebelum ni, mereka tu ada pendahuluan yang hebat-hebat ya. Tadi saya minta maaf lah sebab saya first time berucap di depan orang ramai ni kan. So first saya nak mengucapkan terima kasih lah kepada pihak PEKIM ya, memberi peluang saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya ada ni. Dan okey, mengenai soalan yang ditujukan kepada saya, okey, macam mana saya boleh tertarik dengan Islam ya. Okey, saya boleh katakan saya revert pada tahun 1991. Ketika itu dalam proses nak nikah lah, sebab kita ada boyfriend Melayu kan. Jadi biasanya kita sayang pada boyfriend, kita akan sanggup buat apa sajalah. Kita boleh tinggalkan agama asal kita dan kita akan follow lah suami ya. So kita pun syahadah lah di saya dekat Ampang ya. Dan saya pun revert, dan tak lama lepas tu saya pun berkahwin. Lepas tu bila nak cerita pasal tertariknya kepada Islam tu, mungkin tidaklah lagi, belum lagi ya. Jadi saya lebih fokus pada kehidupan dunia ni ya. Macam biasalah, macam Dai Aiman cakap tadi tu, daripada kecil sampai bekerja, sekolah dan sebagainya kan. So detik di mana saya rasa perlu berubah tu ketika saya berumur dalam 40-an. Kan kita dah ada suami, kita dah kerjaya, kita dah ada anak, tetapi dalam proses kehidupan kita ni, kita ada terlanggar-terlanggar batu kita ditimpa batu, kita diberi peringatan. Ketika itu kita tak rasa itu peringatan. Kita rasa itu adalah satu masalah datang, dan kita tak tahu kenapa masalah itu tetap ada dalam hidup kita ya. Jadi saya pernah share dengan seorang jiran lah. Jiran tu Melayu ya. Dia pun ada masalah juga dengan yalah, semua orang masalah ya. Dia pernah cakap dengan saya tahu. Benda ni melekat pada diri saya sampai sekarang ni kan. Tuhan ni kan, sometimes dia ni, he has nothing to do, you know. He always give us problems, you know. He always one after another kan. Dan saya pun fikir, iyalah, betul lah kak. Rasa macam tu lah kan. So detik dia cakap macam tu, saya balik, saya berfikir pula. Okay. Betul juga cakap kakak tu Lepas tu saya kata pula, dulu masa saya remaja, masa saya Kristian dulu, saya rasa masalah saya taklah banyak, taklah berat pun. Lepas tu saya fikir, entah-entah saya ni wrong religion lah. Mungkin agama yang saya ambil ni yang sekarang ni, agama Islam tu agama yang tak benar. That's why Tuhan tu bagi saya masalah ya. Itulah pemikiran saya di ketika itu. Dan mungkin selepas setahun lebih. Minta maaf Okey. Oh, dekat sikit. Okey. Okey, mungkin selepas daripada perbualan saya dengan kakak tu, saya banyak berfikirlah mengenai Tuhan ya. Apa itu Tuhan? Dan saya duduk satu malam tu, saya cakap dengan Allah. Memang ketika tu orang kata saya macam orang Melayu lah, Islam Melayu ya. So boleh faham kan masa masuk itu So saya bertanya, please show me which is the true God. Tunjuklah kat saya, adakah Tuhan Kristian tu ya Tuhan yang sebenarnya saya? Yang sebenarnya, ataupun Tuhan ketika yang saya Islam ni. So tapi jawapan tak ada jawapan So I just hidup macam biasa balik. Tapi masalah
macam semakin banyak pula. Saya rasa saya perlu berhijrah. Mungkin Allah campakkan satu perasaan di mana dah memang penat dengan kehidupan. Memang penat sangat dengan kehidupan. Dan akhirnya saya memintalah cerai dengan suami saya. Saya kata saya ingin berubah. Dan biasanya suami dia tak bagilah. Tapi saya tuntut dekat mahkamah, fasa, dan akhirnya selepas tahun lebih saya dah bercerai lah. Bila saya bercerai, saya perlu berhijrah. Saya keluar daripada rumah saya suruh suami saya dengan anak-anak duduk kat sana. Saya pindah ke rumah mak saya di Bangsa. Sebab saya membesar di Bangsa. Masa saya kahwin tu saya duduk di Suruhanjaya. Dan di Bangsa lah saya mencari-cari kan di mana saya boleh belajar. Ke mana saya nak bawa diri saya ni. Dan ada kawan kata di Pekim sini boleh belajar. Masa tu saya pun dah tak bekerja lagi sebenarnya. Saya pun dah, bila saya berhijrah ni maksudnya saya memang tinggalkan segala-galanya. Rumah saya, anak saya, pekerjaan saya, dan saya beranikan dirilah. Memang ada sedikit simpanan ketika saya bekerja dan sebagainya, ada sedikit simpanan dan saya rasa cukup untuk saya tampung saya dengan anak-anak. Dan saya pun belajarlah di Pekim dan setakat ini kot saya boleh cerita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ros atas perkongsian sebentar tadi. Rasa dekat dengan diri kita, kisah-kisah tentang pengislaman, bagaimana kita nak dekat dengan Islam, nak kenal dengan Islam. Kita semua pernah lalui fasa yang sama. Namun kita ada cerita yang berbeza, kisah yang berbeza, dan setiap daripada kisah kita ini yang sebenarnya membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Islam itu sendiri. Baik, kita telah settle pusingan yang pertama. Kita akan ke pusingan yang kedua, berbalik kepada Da'i Aiman. Jadi Da'i Aiman, kita sekarang ni rata-rata, bukan rata-rata, semua kita kat sini adalah Muslim. Kan? Kita dianugerahkan dengan keimanan. Jadi macam mana Da'i Aiman, macam mana cara untuk kita nak menghargai perjuangan dan juga pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan Islam ini sehingga kita sekarang dapat rasa nikmat iman dan juga Islam. Dipersilakan. Tes. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, saya bila tuan guru kita dah duduk sebelah ni, kita rasa kerdil duduk kat sini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nanti dari Adam kita bagi masa lebih kepada tuan guru kita sebab tadi saya tengah tulis poin tuan guru kita yang pertama itu menuntut ilmu. Lepas ni kita nak dengar sambungan dia. Jadi saya ambil pendek je lah. Nanti sambung Ustaz. Sebab saya tengah tulis tadi Ustaz. Dia terbantut pula itu dia, alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kalau kita dengar lagu Hijaz Ustaz yang mana lagu dia, engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Besarnya pengorbanan Nabi SAW sehingga kita ni dapat merasa nikmat iman dan juga Islam. Sebuah hadis Nabi SAW ada cerita kepada kita. Ya, apakah amalan yang boleh kita lakukan dengan kita buat 3 amalan ni, kita dapat merasai nikmat iman dan juga Islam. Ya, kita rasa halawatul iman. Apa maksud dia? Rasa sedap je buat amal soleh. Baca Quran pun terlagi-lagi. Duduk dalam majlis ilmu ni rasa sekejap je. Ya, bersedekah ni rasa nak sedekah lagi lah, nak keluar duit lagi lah. Ya, duduk dengan kawan-kawan ni rasa seronok je. Dia rasa nikmatnya beribadah ni. Ya. Bagaimana? Ada 3 perkara. Yang pertamanya, meletakkan Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya. Maksud dia apa tuan-tuan? Contohlah kalau kita pergi umrah saya, biasanya papa Arab kat tepi tu
Dia akan kata hajah, ta'al hajah. Dia offer kita 3-10 rial, dia kata. Ambil tasbih ke, ambil tudung ke apa ke kan, dia bagi diskaun. Tiba-tiba tuan-tuan, tengah kita duk pilih, tengah kita duk belik sana dan sebagainya, tiba-tiba dengar bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba tuan-tuan, kita tengok peniaga tu, dia ambil kain, dia tutup kedai dia tutup barang-barang tu, dia terus bergerak pergi ke masjid. Bukan kata barang, dengan kita-kita dia tinggalnya tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia meletakkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ya, kita duk tengah beli-beli tu, kalau boh dalam poket pun dia tak perasan tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, itulah ya, macam tuan-tuan ni lah. Sekarang ni kan waktu kita relax kat rumah, tengok TV, ya, masak kat rumah sebagainya. Tetapi kita datang ke sini sebab apa dia? Meletakkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Jadi orang seperti ini akan mendapat halawatul iman. Dan yang kedua, siapa dia akan mendapat kemanisan di dalam ibadah ni? Ya, yang keduanya adalah bila mana ya, orang berkasih sayang kerana Allah. Macam tuan-tuan lah, kita kan ada kawan baik kita. Ni mesti kawan baik duduk sebelah. Dia ada best friend kan. Jah, kita 20 tahun dah kawan baik. Kau jangan lagi mana-mana, aku sayang kat engkau. Tuan-tuan, kan? Nabi SAW sebut apa dia? Ada 7 golongan di hari akhirat kelak, tak ada siapa yang akan naungi tuan-tuan, melainkan 7 golongan ini Allah janji Allah naungi dia. Iaitu bila mana 2 orang berkasih sayang kerana Allah. Maknanya kita sayang kawan-kawan kita kan. Dan tuan-tuan, di saat kita berada di padang mahsyar nanti, Allah akan buat announcement. Apa announcement dia? Siapakah di kalangan kamu semua ini yang berkasih sayang kerana Allah? Ya. Dan pada ketika itu semua pakat mengaku, aku ada member kawan baik, aku berkasih sayang kerana Allah. Tuan-tuan, nak tahu kita berkasih sayang kerana Allah ke tidak ni, macam mana kita nak tahu? Adalah bila kita berkawan dengan dia itu, mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu maknanya kita berkasih sayang kerana Allah. Orang ini Allah janjikan perlindungan di padang mahsyar nanti tuan-tuan. Jadi orang yang ada kawan-kawan baik ni, dan juga dia berkasih sayang kerana Allah, jah aku sayang kat engkau kerana Allah jah. Ya, kalau tak sebab engkau, aku tak datang ke Perkim ni. Tak sebab engkau, aku tak belajar Quran lagi. Lek betul dia, tuan-tuan. Sekarang ni dah pandai baca Quran. Ya, jadi orang yang berkasih sayang kerana Allah ini, Allah akan berikan dia halawatul iman, kemanisan dalam ibadah. Ya, dan yang ketiganya tuan-tuan, membenci untuk kembali kepada kekafiran. Tuan-tuan, kita kena rasa benci untuk kembali kepada kekafiran. Maknanya aku tak nak dah kembali kepada kejahilan yang dulu. Aku tak nak dah kembali kepada kekafiran yang dulu. Aku nak relax, duduk kat sini, duduk kat Perkim ni, sejuk ni kan. Boleh menuntut ilmu, ada kawan baik, semua berkasih sayang, boleh makan-makan dan sebagainya. Kita benci nak kembali kepada kejahilan yang dulu. Ya, ini duk sibuk cerita kat orang. Jah, kau tahu tak Jah? Dulu aku bekas prince, abang panggil Ratu Cantik Malaysia. Ya, kalau pakai tu belah hujung sampai ke hujung belahnya. Tak payah cerita kat orang. Tuan-tuan, kita benci untuk kembali kepada kekafiran. Ya, jangan duk cerita kat orang walaupun kita ni memang lawa. Tuan-tuan, kau tahu dulu waktu aku tak pakai tudung, rambut aku sampai ke lutut. Tak payah cerita tuan-tuan. Ya? Jadi maknanya tuan-tuan, benci untuk kembali kepada kekafiran. Sebab tu kita selalu doa apa dia? Doa harian kita tu, Rabbana la tuzigh qulubana, sama-sama, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuan-tuan, doa ni cukup bagus. Apa dia? Ya Allah, Engkau dah bagi dah hidayah elok-elok dah kat kami semua ni. Alhamdulillah kami semua dapat hidayah dah. Ya, janganlah kau ambil balik ya Allah.
Jangan kau rentak balik. Elok dah dapat hidayah tuan-tuan. Ya, maklumlah dulu kita ni geng-geng karaoke dulu tuan-tuan. Alhamdulillah Allah bagi hidayah, kita duduk kat masjid jadi muazzin. Tiba-tiba member datang, "Mat, kau tak nak try ke Kilauan Mas? Dulu kau kan karaoke." Tuan-tuan, kita takut tuan-tuan. Di hujung-hujung usia Allah bawa kita, waktu di hujung usia Allah uji kita dengan hal-hal seperti ini. Kita kembali semula kepada kejahilan kita yang dulu. Maknanya tuan-tuan, orang yang benci kepada kejahilan yang dulu, Allah beri kepada dia halawatul iman, kemanisan iman tu tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan, di sini yang kita nak lihat bahawa pengorbanan yang dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu, kita perlu garap dan kita perlu hargai elok-elok. Bukan semua orang nak duduk dalam majlis ilmu seperti ini tuan-tuan, yang mana dijanjikan 4 perkara orang yang duduk dalam majlis ilmu. Yang pertama, sahhalallahu lahu tariq ilal jannah, Allah mudahkan masuk syurga. Yang kedua, Allah janjikan ketenangan jiwa, nazalat alaihimus sakinah, tenang je hati. Lepas tu tengok muka makcik ni tenang je, pakai makeup ke tidak ni, nampak berseri je. Dan yang ketiga, Allah janjikan keampunan dosa. Dan yang keempat, utu'il madarajat, Allah tingkatkan darjat orang yang berilmu. Jadi saya pun tak sabar nak dengar yang kedua ni apa Tuan Guru. Jadi Da'i Adam, anda rasa kita serah pada Tuan Guru, kita terus untuk sambung. Ya, wallahu alam. Subhanallah. Okey, baik. Terima kasih Da'i Aiman atas penjelasan sebentar tadi. Jadi kita akan terus kepada panel kita yang kedua, Ustaz Shah, menyambung poin yang tadi, yang tergantung. Saya pun kena ikut masa kan. Nanti kan ada yang cakap, kenapa masa ni, masa kan. Okey, jadi Ustaz Shah menyambung kepada persoalan tadi tentang tips untuk orang yang baru-baru nak cuba untuk berhijrah. Tadi poin yang pertama dah bagi, sambungan. Dan selepas daripada itu, mungkin boleh juga sharekan sedikit kenapa sekarang ni ada orang yang bukan Islam ni sebenarnya takut untuk memeluk Islam. Dipersilakan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Adam, masya-Allah, juga Ustaz Aiman. Baru saja melontarkan mutiara-mutiara ilmu kepada kita, masya-Allah, terutama sekali tentang pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah. Juga pada saudari Nur An-Nur Lailah, masya-Allah. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada round yang pertama tadi. Sambungannya yang saya kata, nak berhijrah, tip yang pertama kena menuntut ilmu. Lengkapkan diri dengan ilmu, masya-Allah. Kenapa? Sebab Allah jadikan kita dalam serba kemuliaan. Masya-Allah. Dan tiba-tiba Allah kata Allah letak kita dalam kehinaan. Salah satu puncanya kata ulama kerana kejahilan kita. Kenapa kita jahil? Yang pertama malas ngaji. Hari ini kita ada perkim, kita ada masya-Allah Baitul Salam, macam-macam yang disediakan. Macam kita di Pulau Pinang kita ada kompleks Darul Hidayah. Saya rasa ada orang pergi kot bulan lepas apa tak tahu, masya-Allah. Saya bertugas di situlah, masya-Allah. Di Kedah kita ada Pusbah. Merata tempat ada untuk kita tambah ilmu, masya-Allah. Sebab kalau kita kata jahil ni bukan seorang dua orang, berlambak orang jahil. Saya kadang-kadang buka handphone Ustaz, macam-macam soalan. Ada yang bini hilang pun atau wasiat dekat saya. Assalamualaikum Ustaz, bini saya hilang pergi mana pun tak tahu. Tu saya jawab balik, awak hang pernah dengar kau Ustaz Syamugum buat servis cari bini hilang? Pergilah report polis, masya-Allah. Itu belum lagi yang telefon 3 pagi. 3 pagi, masya-Allah, dia ingat saya ceramah 24 jam kapasitas ta'ala, masya-Allah. 3 pagi ni saya tak sihat ni, masya-Allah, ni nak balik ke Kedah balik ni, masya-Allah, berapa jam lagi. Dalam keadaan macam tu, tidur tu 2 pagi macam tu. Dia telefon 3 pagi, agak-agaknya boleh buka dah mata. Saya cuba berjaya buka satu aja lah. Satu lagi tutup. Dia pun jawab, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Man Penang ni. Saya kata, mana aku kenal Man Penang ke Man Kedah? Ustaz tak kenal saya kenal Ustaz. Ya apa hajatnya telefon saya 3 pagi? Sebenarnya saya ada satu kemuskilan. 3 pagi ada kemuskilan, masya-Allah.
Saya ingat ada orang mati ke apa, Masya Allah tu yang dia telefon. Tanya apa kemuskilan. Sebenarnya saya baru saja kahwin Ustaz. Baru kahwin, Alhamdulillah. Tapi cuma itulah masalahnya Ustaz. Tolong ajar dekat saya cara-cara mandi hadas Ustaz. Pula dah. Mata yang tutup buka terus, Masya Allah. Sebenarnya kenapa? Saya tak tahu lah Ustaz, orang ajak saya macam-macam. Ada orang kata kena niat sebelum masuk tandai. Ada orang kata waktu dia tengah mandi baru kena niat. Ada orang kata lepas-lepas mandi siap dah baru niat. Ni baru tadi ada seorang kawan kata dak, dia kata sebelum nak langkah keluar tandas barulah niat, dia kata. Banyak sangat niat Ustaz, nak ikut apa yang mana satu? Saya tanya dia balik, kamu tak tanya ke dekat orang-orang yang tua? Saya tanya dekat bapa mertua saya. Bapa mertua kamu tak ajak kan? Bapa mertua saya kata dia tua dah lama tak beradai, dia lupa dah Ustaz, Masya Allah. Jadi saya pun ajarlah macam ni, insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Tak sampai 10 minit dia call saya balik. Saya kata apa dia ni? Aku telefon je habuan saya tidak buat tahajud terus lah. Saya tanya apa bagi masalah ni apa man? Ustaz satu saja. Saya kata telefon 8 pagi, insya-Allah. Dan saya nak tidur. Dia kata satu soalan saja, lepas ni saya tak kacau Ustaz. Apa dia? Ustaz mandi hadas ni nak buat berapa rakaat Ustaz? Masya Allah. Saya kata selalu orang buat 3, hang baru mengaji, hang buat 7 saya kata. Yang ke-7 hang mandi bunga sekali, Masya Allah. Tutup telefon, Masya Allah. Ini sebenarnya yang sedang kita lalui. Banyak saudara-saudara baru kita, juga termasuk yang awalannya Islam, lahirnya pun Islam. Bila tak ada ilmu, ini Masya Allah. Nah, itu sebab satu, kejahilan. Sebab kedua kejahilan pasal apa? Ada ilmu, dia menuntut ilmu, dia mai perkim, dia mengaji, bila dia boleh baca Quran dan sebagainya, berlagak macam dia hebat. Ada orang macam tu kita jumpa tak? Rasa dia hebat, Masya Allah. Kita baca apa pun tak kena. Ni hadis baris tak betul. Ni hadis maudhu', Masya Allah. Macam-macam. Betul tak? Berlagak, Masya Allah. Rasa dia hebat. Ini pun jahil kata ulama. Nabi pernah tegur dalam satu hadis riwayat Dailami, man zadada alman walam yazdat hudan lam yazdat minallahi illa bu'dan atau kama qala. Itu Nabi kata, barang siapa ilmu dia makin hari makin bertambah, ilmu makin hari makin bertambah, kira bagus. Tapi Nabi kata apa? Lam yazdat minal hudan. Tetapi tidak ada nur dalam ilmu yang dia mengaji. Siapa tak ada nur dalam ilmu mengaji? Satu sombong, satu lagi apa dia? Tidak beramal dengan ilmu yang dia mengaji itu. Apa jadi pada orang macam ni? Lam yazdat minallahi illa bu'dan. Nescaya orang-orang macam ni Nabi kata tak pergi mana, melainkan makin lama makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu mengajar kita jadi orang tawaduk, masya-Allah. Tengok ni ustaz, masya-Allah, ngaji Jordan. Ni ustaz saya tahu dia juara lagi. Ini satu kebanggaan bagi saudara baru, masya-Allah, tabarakallah. Ini masya-Allah menempuhi macam-macam cabaran dalam hidup. Mereka ni semua masya-Allah, tabarakallah. Jadi dia mengajak kita jadi tawaduk, bukan nak nampak kita hebat. Tak ada manusia yang hebat melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja dan para sahabat Nabi. Jadi itu yang pertama Nabi ajak. Itu sebabnya Nabi bila berhijrah, Nabi susun dah strategi. Dengan siapa yang Nabi nak berhijrah, waktu pukul berapa Nabi nak berhijrah, jalan apa yang Nabi guna. Itu semua strategi. Maka menggunakan ilmu. Yang keduanya, apa Nabi ajar? Keikhlasan. Keikhlasan. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, semua kita mungkin buat umrah. Tidak? Kan? Sekarang umrah ribu-ribu tak ada, belah-belah ribu dah, masya-Allah. Tak apa. Walau belah ribu pun kita nak pi ke tak mau pi? Nak pi, betul tak? Kan? Macam mana pun dalam setahun sekali pi pun tak apa. Betul tak? Ada tak balik-balik umrah kita kata mahal sangat lepas ni tak mau pi dah? Ada siapa-siapa kata macam tu? Tak ada. Kita tak lahir di Mekah, kita bukan orang Arab, tapi nak pergi ke tanah tu. Cuba bayang tengok, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, besar di Mekah, sanak saudara orang Mekah, sahabat andanya orang Mekah, ibu ayahnya orang Mekah. 13 tahun duduk berdakwah di Mekah, tiba-tiba Allah kata tinggal Mekah pergi Madinah. Tinggal Mekah pergi Madinah. Ingat Nabi nak pergi tak? No, Nabi tak mau pergi. Nabi tak nak pergi ke Madinah, masya-Allah, tapi disebabkan seruan itu datang daripada Allah, maka Nabi tinggalkan semuanya, Nabi pergi. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam satu riwayat kata, Nabi sampai dekat bazar Jazurah, Nabi menangis. Bila ditanya kenapa menangis, Nabi kata, "Ma'ati ya min balad." Apakah kamu tak tengok betapa cantiknya kota Mekah ni?
wa uhibbuka ilayya, aku sangat-sangat cinta kepadanya. Kalaulah kaum kerabat aku tak usir aku, kalaulah Allah tak suruh aku tinggal kota Mekah ni, maka aku takkan tinggalkan. Maknanya Nabi mengorbankan sesuatu yang Nabi suka demi Allah, demi agama yang tercinta ni. Itulah kita, masya-Allah. Kalau kita nak hijrah, apa yang kita boleh korban? Korban, masya-Allah. Macam tadi Ustaz kata, tu pakai skirt panjang, masya-Allah, kan? Saya biasa tengok bulan Ramadan. Saya tu isteri saya ada, masya-Allah, tanya dia, nak beli murtabak saja. Isteri dia pakai separuh paha, nampak clear habis, seksi gila, masya-Allah. Allah, sedih saya. Sedih saya tengok. Sedih bukan pasal apa. Sedih sebab dapat tengok sekali saja. Bini saya ada sebelah saya, kata, abang tengok apa-apa, jalan ni atas, masya-Allah. Kali sikit je air, jalan ni atas, masya-Allah. Sedih. Jadi kita nak hijrah, kalau nak tinggal benda tu kena tinggal kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah nak tengok, bukan apa. Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tak pandang pada rupa kamu dan juga harta kamu. Hang cantik ke, hang cantik ke, putih ke, hitam ke, benda ni Allah tak ada nilai. Sama juga dengan harta banyak mana pun tak ada nilai di sisi Allah. Apa yang Allah pandang? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah tengok hati kamu dan juga amalan kamu, masya-Allah. Solat hari ini kita buat, kadang-kadang bukan ikhlas pun. Pasal apa? Itu adalah satu kewajiban. Ada satu amalan yang kita akan buat, tiba-tiba dia terbit ikhlas. Itulah yang sebenarnya. Umamah al-Baihali dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa pendapat kamu orang pergi perang tapi bukan untuk apa? Dia pergi perang, dia nak dapat sanjungan dengan upah saja. Nabi kata apa? Dia tak dapat apa. Dia ulang lagi. Nabi kata dia tak dapat apa. Kali ketiga dia ulang. Nabi kata dia takkan dapat. Kemudian Nabi kata apa? Innallaha la yaqbalu minal amalin illa ma khana lahu khalis. Sesungguhnya tidak ada amalan yang sampai pada Allah melainkan yang ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah, masya Allah, kita ni kena ada sifat pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas kerana Allah. Allah sebut dah benda ni dalam Quran, dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan taat kepada perintahnya demi agama, masya Allah, tabarakallah. Itu yang Nabi ajak pada kita. Nabi tinggal semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Saya nak hurai pada ikhlas ini. Kalau kita buka kitab tasawuf, masya-Allah, banyak ulama. Kalau saya habaq yang ni, mungkin pukul 1 baru kita boleh berhenti, masya-Allah. Baik, yang seterusnya Nabi ajak apa? Ayah-ayah, ibu-ibu. Nabi sampai dekat Gua Thaur, Nabi bersembunyi di dalam Gua Thaur, betul tak? Nabi bersembunyi bersama sahabat baiknya Sayyidina Abu Bakar. Kan, masya-Allah. 3 hari Nabi bersembunyi. Datang tak Abu Jahal? Abu Jahal datang tak? Masya Allah. Datang duduk depan gua. Nak masuk, tak mau masuk. Nak masuk, tak mau masuk. Kan? Yang nampak dia siapa dia? Sayyidina Abu Bakar nampak. Dia punya khawatir. Dia punya risau. Betul tak? Dia takut dia pergi habaq dengan Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, Abu Bakar ada di luar. Abu Jahal ada di luar. Kalau dia masuk, habislah kita. Apa Nabi kata? Cari jalan belakang, jom kita lari. Itu ada Nabi. Bukan. Apa Nabi kata? Jangan khawatir. Jangan risau. Bukan kita 2 orang yang ada di dalam gua ni. Kita ada teman bersama dengan kita. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, siapa teman kita ya Rasulullah? Allah, jawab Nabi. Maknanya apa dia? Bila kita hijrah, kita akan menempuh banyak rintangan, banyak cubaan dalam hidup kita. Saya masuk Islam ni Ustaz, masya Allah. Saya masuk 2005, awal 2006 macam itulah saya masuk Islam. Ada 2 benda saya belajar dalam Islam. Satu, apa tujuan hidup kita di dunia ni? Apa tujuan Allah hantar kita mai ke dunia ni? Masya Allah. Yang kedua, apa maksud hidup manusia? Ini 2 benda saya belajar. Alhamdulillah, masya Allah. Tenang. Tenang, subhanallah. Apa tujuan Allah hantar kita mai ke dunia ni? Untuk berseronok, untuk bersukaria. Bukan. Ramai orang silap di situ. Usia muda sekejap saja. Kalau tak buat benda ni, tua nanti habis. Ramai buat silap di situ. Kalau Allah hantar kita mai ke dunia ni tujuannya untuk kita bersukaria, berseronok, ini bukan tempatnya. Itu tempat tu nama dia syurga. Nak bersukaria, nak seronok, nak buat apa yang kita nak buat, nama dia syurga. Maknanya kalau Allah hantar kita mai di sini ada sesuatu sebab.
Salah satu sebabnya apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia ni hanya untuk beribadah kepada aku, masya-Allah. Itu tujuan Allah hantar kita. Salah satu tujuan lah, masya-Allah. Itu tujuan hidup. Apa maksud hidup manusia? Apa maksud hidup manusia? Hidup manusia kita lahir ustaz, kita membesar, kita mengaji, kita kerja, kita beli rumah, lepas tu kita kahwin, kita dapat anak, kita tua, kita sakit, kita mati. No, ramai dah ingat tu. Itu proses yang kita lalui di dunia ni. Masya Allah. Apa maksud hidup? Siapa pergi sembahyang subuh hari Jumaat? Rakaat kedua, surah apa imam baca? Insan. Ayat nombor 2 apa dia? Inna khalaqnal insana fi nutfatin amsajin nabtali ila akhir ayat. Tidak. Apa maksud dia? Sesungguhnya kami ciptakan manusia ni dari setitis air benih untuk menguji mereka. Itulah hidup manusia. Hidup kita bukan lain, bukan apa, melainkan ujian. Kaya pun ujian, miskin pun ujian, susah pun ujian, senang pun ujian, tua pun ujian, muda pun ujian, sehat pun ujian, sakit pun ujian. Semua yang kita lalui adalah ujian. Sekarang kita ada ujian dah, duduk dalam meja ni, dalam dewan ni. Ada ujian dah? Ada. Dia ni pukul berapa nak berhenti pun tak tahu, pokok dah lah lapak, masya-Allah. Ujian lah tu, masya-Allah. Jadi semua yang kita lalui adalah ujian. Bila ada keadaan macam ni, Nabi ajar apa dia? Jangan hilang kesabaran dan jangan hilang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua benda ni Nabi ajar. Siapa berhijrah, sabar menempuhi segala rintangan dalam hidup kita dan yakin Allah ada bersama-sama dengan kita, masya-Allah tabarakallah. Itu Nabi ajar. Ramai hari ini, dia hilang, dia tak tahu tip ini. Maka itulah dia gagal nak berhijrah sebenarnya. Siapa yang ada di sebelah kita, mungkin esok tak ada. Kawan yang baik esok boleh jadi lawan kita. Tidak. Suami isteri nampak baik, bila cerai, mereka lah musuh nombor satu. Betul tak? Cuba khianat dengan suami kita, esok cerai. Cuba khianat dengan kawan baik kita, esok kita jadi musuh dia. Cuba bayang tengok berapa banyak kita hari ini khianat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adakah Allah putus hubungan dengan kita? No. Hanya Allah sahajalah yang sentiasa ada bersama dengan kita dan beri harapan. Saya mula-mula Islam saya kena halau daripada rumah. Tak ada apa di tangan saya, tak ada siapa di sisi saya. Maka Allah bagi saya semangat dalam surah At-Taubah. Saya lupa ayat dia 40 ke apa saya tak tahu. Allah jawab, "Hai Muhammad, syasyamuga mu ayat tak ada di sisi kamu. Kerja tak ada, harta benda tak ada, duit tak ada, makan tak ada, apa pun tak ada. Kan la tahzan, kata Allah. Jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kamu, masya-Allah. Allah di mana ustaz? Tu surah Al-Hadid ayat yang keempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basira. Allah berada di mana kamu berada dan Allah sedang mengawasi kamu, masya-Allah. Tu alihkan cinta kita sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta manusia akan mati. Cinta harta akan diwarisi. Masya-Allah, cinta Allah selama-lamanya. Masya-Allah. Jadi kita alihkan cinta Allah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kena sambung kan nak berhenti ustaz? Masya-Allah tabarakallah. Saya pun tak tahu. 4 minit. Okey, saya tambah lagi satu. Soalan yang kedua. Masya-Allah, soalan ini saya pun takut nak jawab dengan keadaan sekarang 3R. Kita tak boleh sentuh, masya-Allah. Cuma saya nak bagi tahu macam ni. Saja sih macam ni. Dia hari ini masya-Allah masalah antara kebenaran dengan kebatilan. Itu saja. Kebenaran, masya-Allah. Siapa suka cakap benar hari ini? Masya-Allah. Kan? Ada manusia dia suka pada kebenaran. No. Tabiat manusia, dia suka bila ada satu pembohongan dalam tu. Dulu masa saya mengaji, saya ambil satu silibus kita panggil mantik Ustaz Mingguan, masya-Allah. Walaupun tak ada dalam saya punya inilah silibus, tapi saya ni jenis sajalah nak tahu lah kan, saya pergi mengaji mantik. Dia ada satu istilah disebut sebagai tanakud. Apa dia tanakud? Tanakud ini penambahan cerita atas pada satu berita yang benar. Okey, macam contoh. Saya jatuh. Kawan saya yang nama dia A, dia nampak saya jatuh. Dia yang mengangkat saya. Okey. Dia nak pergi cerita dekat kawan dia yang bernama B. Macam mana dia cerita? Ustaz Syamugam jatuh tadi. Itu betul tak? Saya jatuh, betul. Tapi dia tambah. Dia mesti tak cerita macam tu. Dia kata apa? Tadi kesian Ustaz Syah jatuh tergolek, dia kata. Dia tambah tergolek. Betul tak? Baru nampak sedap sikit cerita tu. Yang B tu nak pergi cerita dekat C. Macam mana dia pergi cerita?
Saya dipahamak lah Ustaz Syamugam jatuh tergolek kain terselak. Dia nak tambah satu kain terselak. Tidak. Sampai ke telinga 10 macam mana cerita tu? Ustaz Syamugam jatuh, tu dia londe terus. Masya Allah, tabarakallah. Inilah. Jadi manusia ni tabiat dia suka pada cerita dan cerita tu selalunya bohong. Islam ni benar. Sebab tu orang tak suka berislam. Sebab kebenaran itu ada pada Islam. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak cerita panjang pun tak boleh. Satu, kita ada live dan sekarang masalah 3R dan saya Masya Allah tak larat turun naik balai polis, Masya Allah. Nah, jadi tuan-tuan fahamlah. Jadi kita yang ada dalam kebenaran, jaga kebenaran itu. Insya Allah kalau ada masa, tahun ketiga saya sambung sikit lah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya, subhanallah. Terima kasih Ustaz Syah atas perkongsian sebentar tadi. Subhanallah. Okey. Semua masih okey ya? Masih okey? Masih bersemangat? Ke lemau dah, lapar dah. Baru makan tadi kan. Okey. Kita teruskan kepada panel kita yang ketiga, Kak Ros. Jadi untuk Kak Ros, soalannya kali ini soalan susah sikit dah. Kak Ros boleh tak ada, gurau-gurau. Kak Ros dah nervous dah. Okey Kak Ros, mungkin boleh sharekan kepada kami semua, bila dah memeluk Islam kan, bila dah memeluk Islam, apa antara cabaran, dugaan yang dihadapi selepas memeluk Islam? Sebab setiap orang cabarannya berlainan kan. Dan mungkin juga boleh sharekan tentang pengalaman Kak Ros belajar di kelas Perkim Kuala Lumpur ni. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, daripada cerita saya yang mula tu tadi, saya belajar Islam, kenal Islam lebih mendalam lah di Perkim ya. So ketika saya masuk Islam ataupun saya revert tu, pemahaman Islam saya tu sangat cetek. So saya menjadi macam follow kawan, follow mak mertua, bapa mertua, just follow saja. Tak ada formal punya ilmu lah. So di sini saya datang, so itu tahun 2014 lah saya mula kat sini. Dan bila saya masuk kelas ni, saya tengok memanglah bergetar-getar juga, takut juga kan, sebab kita tak biasa kan, kita pun tak ada kawan, kita tak ada siapa-siapa kan, kita sorang-sorang masuk kelas dan kita duduk, kita mendengar guru bercerita mengenai Islam. Bila kita belajar ni daripada tak tahu nak jadi tahu kan. Memang agak susah untuk saya nak terima lah kan, sebab kita mendengar je apa yang guru cakap mengenai Islam, tapi hati ni ada penolakan. Betul ke apa dia cakap ni? Macam tak sama je apa yang saya tahu ni. So tak apa, I just follow untuk beberapa lama. Tak lama lepas tu kita ada kelas dalam Perkim di mana mereka pecahkan pada kita ikut tahap masing-masing. Dan di situlah saya lebih memahami Islamnya. Sebab kita punya tahap berbeza ya. So saya masuk daripada tahap asas, dan di situ saya kekeliruan saya ni mengenai Islam tu, masa kita di kelas masa baru-baru tu, saya ni penyegan orangnya, pemalu orangnya, bukannya tak banyak bercakap orangnya. Jadi nak bertanya segan, tapi kekeliruan tu memang banyak dalam hati tu. Dan mungkin selepas tahun lebih tu kita ada keberanian, sebab kita ada sedikit ilmu ya mengenai Islam, mana ilmu tu akan buat kita berfikir. Ilmu yang kita dapat tu, kenapa macam ni ya, kenapa macam ni dan sebagainya. Dan contohnya lah, bila kita belajar ya, Allah tahu ya apa yang kita hendak ya. What is good for us, Allah knows. And He knows everything about us. Kan? Kadang kita tak kenal diri kita, tapi Allah kenal diri kita kan. Dan Allah tahu mengenai kita. Jadi saya kat situ saya kata, macam mana dia boleh tahu saya? Macam lepas tu kita tak tahu, memang kita diajar dia ada pencipta kita. Dia lah mencipta kita, tapi dia tahu pula mengenai kita. Saya rasa macam saya tak boleh terima yang tu. Masa kita belajar itulah. Jadi saya kata
memang saya susah nak terima. Itulah setakat itu yang saya boleh cakap sebab saya berada di kelas yang bawah kan, di kelas asas kan. Dan selepas tu kita ada kelas yang selanjutnya dan ada jawapan-jawapan yang terjawab lah selepas kita masuk ke tahap-tahap yang selanjutnya. Jadi di sini saya rasa beruntung lah, rasa sangat-sangat beruntung kan sebab kita ada tahap masing-masing kan. Dan satu kali ialah ketika solat ya, solat tu orang kata tiang. Tapi kan nak kita nak kerjakan solat tu memang satu perkara yang mudah bila kita sebut di mulut ya. Tapi kita nak buat tu subhanallah. Kita kena ada willpower yang sangat kuat. Dan kita kena disiplinkan diri ya. So di sinilah kekuatan mental, fizikal dan satu ketika saya kata macam saya tak ikhlas lah nak solat. Gitu kan? Sebab orang kata kita belajar lepas tu kata solat itu kena ikhlas ya. Saya dah takut dah. Saya tak nak solat lah. Solat saya tak ikhlas ni. Macam saya paksa diri. Saya paksa diri saya solat ni tak ikhlas. Tak nak solat lah. Lepas tu bila tanya ustaz balik, ustaz, saya macam tak solat, macam tak nak solat lah sebab saya tak ikhlas ni dalam solat saya. Akhirnya ustaz tu kata, no, you kena solat juga sebab itu adalah wajib kan. Ikhlas tu datang kemudian. Akhirnya dia explain kat kita orang, itulah kita perlu belajar. Akhirnya saya solat juga walaupun tak ikhlas dan alhamdulillah kadang-kadang masih juga. Sampai sekarang pun kadang-kadang memaksa diri untuk solat. Itulah salah satu contoh lah kita nak belajar daripada tak tahu kepada tahu, nak hilangkan kekeliruan dalam kita ni kan. InsyaAllah kalau kita diberi peluang untuk belajarlah sampai bila-bila kat sini ya. Dan teruskan belajarlah. Sebab banyak kita tahu mengenai agama Islam, sebenarnya lagi banyak benda yang kita tak tahu. Dan teruskanlah, saya rasa saya ingin juga teruskan belajar. Dan sekat itu ya untuk sharing saya kali ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Ros atas sharing sebentar tadi. Ya betul seperti yang dikatakan, relate semua kan, bersambung. Bagaimana pentingnya sebenarnya ilmu dalam kita nak berhijrah kan. Kalau nak berhijrah kena ada ilmu lah. Macam sebutkan tadi kan, bila kita nak solat, kalau contoh kita nak berhijrah, kita nak solat tapi cara solat pun tak tahu macam mana kan. Jadi itulah dia. Terima kasih atas perkongsian. Jadi tuan-tuan, kita dah berada di pusingan yang terakhir. Masa sangat-sangat mencemburui kita. Dan saya pun dah maklumkan kepada panel-panel kita, ustaz-ustaz, akak kan, kita ada masa suntuk ni. Boleh tak kalau setiap seorang kita berikan 3 minit sahaja untuk memberikan pesanan, nasihat ataupun apa-apalah kata-kata cinta untuk kita semua, kita bawa balik rumah. InsyaAllah kita mulakan dengan Da'i Aiman, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau dalam lagu Raihan tu dia sebut, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Iman tak dapat dijual beli, iman tak dapat diwarisi. Tetapi iman ni merupakan satu anugerah yang Allah berikan untuk kita semua. Tak kiralah apa saja kita, apa latar belakang kita, ya, maka peluang yang Allah berikan ini kita tak nak Allah ambil semula. Jadi bila kita berhijrah ini ada satu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mana ustaz pun sebut tadi, ya, duit pun tak ada, nak makan pun tak tahu nak makan apa. Keluar daripada rumah ni dalam keadaan tekanan daripada family, duit pun tak ada, apa pun tak ada, kerja pun tak ada, apa pun tak ada. Tetapi Allah bagi satu jaminan yang mana Allah sebut di dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-100. Ini satu jaminan untuk kita yang berhijrah ni, yang mana Allah sebut, yang bermaksud barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah
yang luas dan rezeki yang banyak. Ya, tengok ustaz, jadual pun penuh tuan-tuan. Tapi untungnya kita rasa ilmu daripada tuan guru kita. Jauh nun datang ke sini. Jadual ustaz penuh tuan-tuan. Tapi kita dapat bersama dengan ustaz pada hari ini. Untung tak kita? Untung. Daripada asalnya duit tak ada, kerja tak ada, ya, dan sebagainya. Sekarang ni sampai tak tahu nak makan apa dah tuan-tuan. Nak cerita duit dah banyak orang kata kan. Itu dia. Nak cerita ni Allah janji dalam Quran. Apa kita nak takut lagi? Tempat hijrah yang luas. Dari Adam, daripada Sabah tutup mai kot ni tuan-tuan. Allah janji rezeki yang luas, jadi pegawai zakat tuan-tuan. Saya mohon zakat pun tak dapat. Ya? Dari Adam jadi pegawai zakat. Nun daripada Sabah mai kot ni. Rezeki luas tuan-tuan. Maknanya jangan pening. Allah bagi ujian sempit. Sekejap je ustaz kan? Sekejap je. Sempit tu sekejap je. Allah nak testing je. Tapi jaminan Allah dalam surah Nisa tadi, Allah janji rezeki luas. Nak takut apa? Ya. Jadi untuk akhirnya tuan-tuan, ayyu amal ahabbu ilallah, apa amalan yang sangat dicintai Allah? Nombor 1, as-salatu ala waqtiha. Solat tepat pada waktunya. Yang kedua, birru walidain, buat baik pada mak ayah. Walaupun mak ayah kita mungkin bukan beragama Islam ke, mak kita bentuk macam mana petak bujur ke segitiga ke, kita wajib taat pada dia selagi dia tak suruh pada maksiat. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Jihad lah. Ni kita ni tengah jihad lah ni. Ya, jihad untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masya-Allah. Masa tidak tak cukup mencemburui kita lah kalau ikut bahasa dia lah, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, tadi Ustaz Aiman dah bagi tahu banyak perkara bagi kita. Saya ulang balik benda tu saja, masya-Allah, tabarakallah. Nah, ada 3 perkara yang perlu kita jaga supaya kita senantiasa mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ilmu macam tadi saya kata. Senantiasa datang mengaji. Masya-Allah. Nah, kita ni tuan-tuan, kalau kita tengok kitab paling sahih selepas pada Al-Quran, Sahih Bukhari. Ini ulama masya-Allah setuju. Kitab paling sahih lepas pada Al-Quran, Sahih Bukhari. Kalau kita buka Sahih Bukhari, hadis yang pertama apa dia? Innamal a'malu binniyat. Amalan kamu berpandukan pada niat kita. Kita mengaji hanya kerana Allah, bukan mengaji kerana nak dapat allowance. Bukan nak mengaji kerana orang nak bagi kita zakat dan sebagainya. Bila kita mengaji kerana Allah, yang akan mengajar kita itu adalah Allah. Kena ingat benda ni, masya-Allah. Ini pesanan Tok Guru saya kepada saya. Awal-awal, masya-Allah, saya macam tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, apa haram pun tak tahu, masya-Allah. Saya tak tahu apa. Tapi alhamdulillah, bila kita bawa niat itu hanya kerana Allah, saya bukan mengaji kerana saya nak jadi ustaz. No, saya tak pernah sangka saya akan sampai pada macam ni, masya-Allah. Tuan-tuan, jadi jangan berhenti mengaji, masya-Allah. Jangan berhenti mengaji, main mengaji. Kita mulia di sisi Allah. Yang keduanya, kita perbetulkan kelemahan-kelemahan diri kita. Manusia ada kelemahan. Sebab tu kita tengok, kita belajar dah mahmuda, mazmuma. Nah, mazmuma ni apa dia? Sifat kelemahan manusia. Semua kita ada benda tu. Dan kelemahan kita tak pernah sama antara satu sama lain. Masing-masing ada kelemahan. Apa perlu buat? Qad aflahal man tazakka. Beruntunglah orang yang sentiasa perbaiki, mensucikan diri dia. Kenal pasti kelemahan kita, perbaiki kelemahan kita. Allah sayang pada kita, masya-Allah. Batu sentiasa bila kita pergi sembahyang Jumaat, khatib akan baca ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepadaku, dan hendaklah setiap kamu hitung dalam diri kamu apa persiapan kamu untuk hari esok, hari akhirat, masya-Allah. Ini Allah bagi warning pada kita supaya kita senantiasa bermuhasabah diri kita. Ada kelemahan, semua ada kelemahan. Saya pun ada kelemahan. Apa kelemahan ustaz? Pantan tengok perempuan cantik. Tengok sejak saya main di forum ni, mata saya panas sini dah. Tak ada. Nah, sedih saja kan, masya-Allah. Ni saja saya cakap, jangan cop terus ya, masya-Allah, ni saja. Nah, masya-Allah. Semua ada kelemahan. Ada orang kelemahan pandai baran, ada orang kelemahan tak boleh dengan duit. Jadi perbaiki kelemahan itu. Yang ketiga, nafsu.
nafsu. Nafsu bukan dicela. Kalau orang kata jangan ikut nafsu, itu salah. Kalau tak mau ikut nafsu, dah ikut apa? Kenapa Allah bagi kita nafsu? Nafsu adalah untuk diikuti. Habis apa yang tak boleh ikut? Hawa nafsu. Masya Allah. Jangan keterlaluan. Itulah hawa nafsu. Macam contoh bila kita lapang gedik, Masya Allah, waktu puasa. Bah kata Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim Ilyas, time tu kalau potong selipar, celup tepung, goreng pun orang beli. Masya Allah. Pasal lapak gedik, betul tak kan? Dia tak ingat dunia. Pi nasi kandang, Masya Allah, dia tengok apa semua dia nak balai kan. Itu dipanggil hawa nafsu. Dia kontrol, Masya Allah. Macam mana kita nak kontrol? Zikir pada Allah senantiasa, istighfar, Masya Allah, rajin-rajin berpuasa sunat, Masya Allah. Ini kita boleh merudumkan nafsu kita, Masya Allah. Nah, jadi 3 benda ni kita jaga dalam diri kita. Kita stay apa dia, Masya Allah, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yang kadang kita mualaf memang berpisah dengan keluarga. Maknanya belum tak ada putus, tidak ada putus hubungan antara kita dan mak ayah kita. Ziarahlah mereka, Masya Allah. Dan tunjukkan nilai Islam pada mereka, pada mak ayah kita sampai mereka boleh terasa. Allah firman dalam Quran dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidaini ihsana. Dan Tuhan memerintahkan kamu menyembah Allah, menyembah Dia saja dan bukan selain daripada Dia. Lepas sembah Allah, yang kedua besar apa dalam diri kita? Ibu dan ayah. Wa biwalidaini ihsana. Dan buatlah baik kepada ibu dan ayah kamu. Ihsan itu apa dia? Kita jalan depan mak, kita minta laluan, mak, saya nak lalu mak. Itu baru ihsan. Kan? Kita tutup pintu, jangan bagi mak ayah kita dengar bunyi pintu tu. Sampai kita sidai kain, kita libas kain tu kan. Bunyi ada bunyi tak? Jangan bagi mak ayah kita dengar bunyi itu. Itu Islam. Allah ajak pada kita, Masya Allah. Jadi terapkan nilai-nilai Islam ini kepada mak ayah kita, insya Allah mereka boleh terima. Saya yang mak saya, Masya Allah, yang suruh saya keluar, hari ini mak saya kata, antara semua anak, inilah anak yang paling baik, dia kata. Subhanallah, sungguh. Itu isteri saya saksi, Masya Allah. Pasal kita terapkan nilai Islam. Pergi ziarah mereka, baik dengan mereka, Masya Allah, tabarakallah. Bergaul dengan mereka, fala taqulu umma ufin, kata Allah. Jangan sebut ufin kepada ibu dan ayah kamu. Apa dia ufin? Segala perkataan, segala bunyi, segala bahasa isyarat yang menunjukkan kita benci pada seseorang, itu ufin. Contoh, kita panggil mak kita, orang tua ni lah, itu ufin. Kadang-kadang kita guna bunyi, ish, mak ni lah, ish, itu ufin. Kadang-kadang kita guna bahasa isyarat saja. Kita nak suruh mak kita diam, mak, itu ufin. Tak boleh buat benda ni kepada ibu dan ayah kita. Itu Islam, Masya Allah, tabarakallah. Tunjuk ni semua kepada dia, insya Allah mereka akan terima kita. Lama kelamaan mereka boleh terima Islam, insya Allah. Nah, maka mereka kita usaha. Itu saja nasihat daripada saya. Saya pun perlukan nasihat juga, Masya Allah. Bukannya bagus sangat pun, Masya Allah. Tapi itulah, apa terdaya saya akhirnya berada di depan tuan-tuan. Mana tahu satu hari tuan-tuan ada di depan. Wallahualam. Nah, insya Allah. Itu saja. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nasihat saya ataupun sharing saya tu simple je. Saya rasa bila kita ada kasih sayang, bila ada kasih sayang pada Allah, pada Nabi Muhammad, kita akan buat suruhannya, kita akan buat perintahnya. Sebab di dunia ni, bila kita sayang pada suami kita, pasangan kita, anak-anak kita, kita akan memenuhi kehendaknya. Kan? Itu salah satu cara untuk saya, keep on moving ke depan, keep on learning. Sebab kadang-kadang dalam proses kita nak belajar ni, kita ada sikap malas juga ya, sikap penat dan sebagainya. Dan itulah lagi satu tu, kalau kita ada pasangan, boleh bawa sama-sama pergi belajar. Itu lebih memudahkan lagi segala urusan kita untuk belajar. Okey, setakat itulah perkongsian saya. Terima kasih. Subhanallah. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Subhanallah, banyak benda yang kita dapat, banyak benda yang kita boleh kongsikan juga apa yang kita dapat kepada orang lain di luar sana yang tidak sempat bersama dengan kita. Jadi sebelum tu mungkin kita nak minta Ustaz Shah untuk doa hidayah untuk kita semua. Sebelum kita doa hidayah untuk kita semualah. Sebelum kita tutup. Baik. Umum saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma habbin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami selama ini, ya Allah. Dosa-dosa rakan-rakan kami dan khususnya dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Sayangilah mereka seperti mana mereka menyayangi kami, ya Allah. Setiap titik susu ibu yang mengalir dalam diri kami, Kau gantikanlah dengan kebajikan untuknya yang boleh membawanya ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pada setiap keringat yang mengalir pada tubuh ayah kami dalam mencari rezeki kepada keluarga kami, Kau gantikanlah dengan keampunan yang membawa ke syurga-Mu, ya Allah. Sesungguhnya pengorbanan mereka tidak akan mampu kami membalasnya. Bahkan terkadang mereka hidup dalam kesusahan dan kesempitan dan kelaparan, sedangkan kami berada dalam kesenangan dan kemewahan. Justru Engkau kurniakanlah kepada kedua ibu bapa kami tempat yang paling istimewa di sisi-Mu di syurga-Mu. Dan berikanlah juga hidayah kepada ibu bapa kami yang belum Islam, ya Allah. Itulah antara jasa yang terbesar kami berikan kepada ibu ayah kami apabila mereka dapat memeluk agama Islam ini, ya Allah. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu, ya Allah, untuk Engkau mengekalkan hidayah Islam ini di dalam sanubari kita. Jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang dapat membawa cahaya Islam ini dalam hidup kami. Ya Allah, kami juga dengan kesempatan ini memohon maaf ampun untuk kaum kerabat kami, sahabat-sahabat kami dan guru-guru kami yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kami ke alam barzah. Golongkanlah mereka dalam golongan orang-orang yang Engkau redai. Dan apabila tiba pula giliran kami menuju ke barzah-Mu, ya Allah, maka Kau ambillah nyawa kami dalam keadaan yang baik-baik, terutama sekali dalam keadaan Islam, ya Allah. Dalam keampunan dan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Malikal Mulk, ya Razak, ya Fattahu, ya Alim, ya Allah. Terimalah segala amalan kami, terimalah taubat kami, ampunkanlah segala dosa kami, amankanlah kehidupan kami di alam sana yang kekal nanti. Dan jadikanlah akhir kalam sewaktu kami diutuskan dengan sakaratul maut dengan lafaz la ilaha illallah. Dan kurniakanlah kepada kami semua syurga-Mu yang maha tinggi nikmatnya. Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini, dan saya mewakili penganjur ingin memohon kemaafan atas segala salah silap dari sudut tutur kata, perbuatan, mungkin ada yang terasa dan sebagainya. Minta maaf banyak-banyak. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang kekurangan, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Maka seterusnya saya serahkan semula kepada pengerusi majlis.